Ramai yang tidak mengetahui tinja haiwan ternakan boleh memberikan pulangan yang cukup lumayan. Dengan kemajuan teknologi yang serba moden, tinja yang biasanya dibuang begitu saja mampu menjana pendapatan. Tidak hairanlah ia digelar emas hitam dalam industri asas tani. Jika selama ini penternak hanya fokus menternak kambing untuk mendapatkan daging atau susu, kini semuanya sudah berubah. Produk hiliran mampu menambah pendapatan, terutama sekali dari najisnya. Selepas krisis bakaran makanan dunia pada 2008, prospek industri agrotani dengan penggubalan dasar jaminan bekalan makanan negara, projek penternakan diberi perhatian khusus oleh pihak kerajaan. Pelbagai insentif, khidmat nasihat dan teknik penternakan moden diberikan bagi melahirkan penternak yang berdaya maju. Dalam bidang penternakan, tinja menjadi masalah jika tidak diuruskan dengan betul. Hari ini, pengeluaran baja organik melalui tinja kambing mampu menjadi satu industri yang mendatangkan keuntungan. Baja organik atau dikenali sebagai emas hitam adalah hasil tinja kambing yang sudah diproses. Bagi yang ingin mencuba, bermula dengan hanya 50 ekor kambing sahaja, penternak sudah boleh mengusahakan baja organik. Kaedah penternakan paling sesuai bagi pengumpulan tinja kambing dengan membina kandang setinggi 2 meter. Plastik kanvas diletakkan di atas lantai dengan curam ke tepi kandang bagi memudahkan kautan tinja dilakukan. Dipercayai, penternak di negara China dan Jepun telah membuat baja kompos sejak 4,000 tahun yang lalu. Tinja dibiarkan kering bagi tujuan penguraian organisma tanah. Melalui haba dan respirasi mikroorganisma tersebut, bahan organik ini akan mereput dan terurai kepada bahan yang kaya dengan nutrien yang dipanggil humus. Baja organik adalah unsur mineral semula jadi yang diperlukan untuk memulihkan semula tanah yang mati akibat bahan kimia dan menyuburkannya semula ke sifat asalnya yang kaya dengan unsur organik. Bayangkan jika 750 ekor kambing mampu menghasilkan 10.5 tan metrik baja organik sebulan. Jika 1 tan metrik baja organik berharga RM800, penternak mampu menjana pendapatan lumayan hasil dari pemprosesan tinja. Sudah pasti ianya boleh menjadi satu perusahaan yang menguntungkan. Sejak era 60-an lagi, corak pertanian negara menekankan peningkatan hasil melalui penggunaan baja sintetik dan bahan kimia. Ia berjaya menunjukkan peningkatan hasil jangka pendek, tetapi jangka panjangnya tidak lestari. Produk yang dihasilkan mengandungi zat makanan yang rendah, mengandungi sisa kimia yang menjejaskan kesihatan dalam jangka masa panjang. Kesedaran orang ramai terhadap penjagaan kesihatan menyebabkan permintaan kepada baja organik terus meningkat dari semasa ke semasa.
Tambahan lagi, harga baja kimia import yang meningkat secara mendadak sejak akhir-akhir ini mendorong para petani mencari pelbagai alternatif lain seperti baja organik buatan tempakan. Bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat, sudah ada syarikat tempatan yang mampu menghasilkan pengeluaran baja organik secara komersial. Syarikat Sarjani 9 Berhad antara yang berjaya menjadi hub perhubungan bagi mendapatkan bekalan bahan mentah dengan harga berpatutan. Syarikat ini menghasilkan alternatif baja yang lebih mesra alam, iaitu baja organik emas hitam yang menggunakan teknologi efektif mikroorganisma atau EM. Terdapat 5 komponen utama dalam EM, iaitu bakteria asid laktik bertindak sebagai penghalang serangan mikrob berbahaya yang boleh mendatangkan penyakit. Bakteria fototropik menguraikan asid nukleik, nitrit dan gula sebagai sumber makanan kepada tanaman. Yeast mengeluarkan hormon dan enzim sebagai bahan bioaktif meningkatkan pengaktifan sel dan akar. Actinomycetes menghasilkan sebatian antimikrobia, menghindarkan kulat dan bakteria pembawa penyakit, manakala fungus mempercepatkan penguraian bahan organik yang dapat mengurangkan bau busuk, menghindarkan serangga perosak. Penggunaan efektif mikroorganisma hanya 5% sahaja daripada bahan asas baja organik selain tinja, habuk padi, skam bakar dan dedak beras. Sebelum dikisar bersama bahan-bahan lain, tinja perlu dikeringkan terlebih dahulu. Semasa kisaran, semua bahan-bahan asas untuk pembuatan baja organik digaulkan sehingga sebati. Air akan dicampurkan sekali hingga campuran ini menjadi lembab sehingga 60%. Teknologi EM ini telah diperakui oleh kebanyakan negara maju seperti Jepun, Korea, Taiwan dan Jerman sebagai mikrob yang sangat baik untuk pertanian. Penggunaan EM meningkatkan kesuburan tanah melalui aktiviti mikroorganisma. Kekurangan unsur nutrien utama pada bahan organik dapat diimbangi oleh mikrob-mikrob tersebut. Ini proses peringkat kedua. Tinja haiwan dan sisa pertanian dicampur untuk dijadikan baju organik. Antara tinja ternakan yang kita boleh gunakan adalah tinja daripada ruminen, non-ruminen ataupun unggas. Baja organik mengandungi 3 unsur utama iaitu nitrogen, fosforus dan kalium. Unsur nitrogen disumbangkan oleh tinja ternakan haiwan, di mana haiwan mengambil protein dalam diet seharian mereka dan menghasilkan unsur nitrogen dan karbon melalui tinja mereka. Dan tinja yang kita gunakan untuk baja organik ini sesuai untuk diaplikasikan untuk setiap tumbuhan. Baja kompos biasanya akan matang dalam masa 4 hingga 6 bulan. Tempoh matang bergantung kepada 2 faktor iaitu bahan yang digunakan dan kuantiti bahan. Jika banyak bahan bertekstur keras seperti ranting tanaman, masa yang diambil untuk mereput adalah lebih lama. Bahan-bahan asas yang telah digaul akan dilonggokkan dan ditutup dengan kanvas bagi mengelakkan kekeringan. Ketika inilah proses penguraian bahan-bahan organik berlaku dan boleh mencapai suhu sehingga 70 darjah Celsius. Proses penguraian selesai apabila suhu menurun dan bau busuk pun tiada. Baja organik ini perlu dihancurkan menggunakan mesin pengisar dan ditapis menggunakan jaring dawai bagi mendapatkan tekstur yang seragam dan mengasingkan benda asing yang tidak diperlukan. Ciri-ciri baja kompos yang telah matang adalah berwarna gelap, tidak berbau. Semua bahan yang digunakan sudah tidak dapat dikenal pasti, tekstur lembut dan ringan, serta mempunyai daya penyerapan air yang tinggi.
Syarikat Sarjani menjual baju organik emas hitam dalam bentuk palet dan serbuk. Bentuk palet akan terurai secara perlahan-lahan sehingga 2 bulan. Manakala serbuk pula bertindak balas lebih cepat sehingga kesannya terhadap pokok renek dapat dilihat seawal 7 hari. Permintaan tinggi produk baju organik emas hitam menyebabkan syarikat menambah pelaburan bagi pembesaran bangunan, mesin, bahan mentah dan pekerja. Permintaan baju organik semakin meningkat di kalangan pengusaha ladang tanaman kekal dan tanaman jangka singkat. Dari situlah timbulnya minat saya untuk meningkatkan produktiviti pengeluaran. Setakat ini, pihak kami telah mengeluarkan 80 hingga 100 metrik tan sebulan baju organik untuk agensi kerajaan, swasta dan pengusaha-pengusaha ladang. Pasaran yang terbesar di sekitar Johor dan meliputi semenanjung Malaysia. Selain bertindak sebagai pengeluar, syarikat Sarjani juga turut membuka kedainya sendiri. Selain menjual secara terus kepada pelanggan, syarikat ini juga menggunakan laman web sebagai medium pemasaran. Selain itu, teknik visit and promote di jabatan-jabatan kerajaan dan swasta yang berpotensi menjadi pelanggan dan telah menjadi pelanggan tetap turut dipraktikkan. Pelantikan ejen dan stokis di setiap negeri juga menjadikan pemasaran produk baju organik ini lebih luas dan mudah. Baju organik yang sudah siap dibungkus dipasarkan di Sarjani Agro Shop secara jualan runcit kepada peladang-peladang yang telah mengusahakan pelbagai jenis tanaman. Purata hasil jualan adalah sebanyak 1 tan untuk 1 hari. Selain digunakan secara meluas dalam bidang pertanian, kini baju organik turut menjadi pilihan untuk menyuburkan tanaman bunga di rumah. Di samping memperbaiki struktur dan kesuburan tanah, ia juga menggalakkan penumbuhan bunga. Ia tidak panas walaupun diletak pada pangkal pokok. Baju organik berupaya mengekalkan kesuburan tanah, berbeza dengan baja sintetik yang membunuh dan memusnahkan rangkaian simbiosis makanan hidupan dalam tanah. Baju organik dari tinja kambing yang telah diproses sesuai untuk semua jenis tanaman seperti tanaman peladangan, sayuran dan tanaman hiasan. Hasil usaha sama syarikat Sarjani dengan kerajaan Johor menjadikan permintaan terhadap baju organiknya semakin tinggi. Baju organik emas hitam jenis palet sesuai untuk tanaman landscape yang memerlukan teknik pembajaan slow release. Baju organik jenis serbuk pula sesuai untuk semua tanaman yang perlu tindak balas pantas dalam merangsang pertumbuhan akar dan bunga. Baju ini tidak melekit dan tidak berbau. Daun kelihatan lebih hijau dan bunga juga turut menyerlah warnanya bila menggunakan baju organik. Selain itu, ia juga sesuai untuk menyuburkan rumput landscape. Macam mana kesannya? Sebelum ini kami menggunakan baju kimia di kawasan landscape ini. Kesannya tanah menjadi keras dan juga tidak subur. Setelah menggunakan baju organik, apakah kesannya? Setelah landscape di sini menggunakan baju organik, kita dapati tumbuhan landscape lebih segar, daun-daun dan bunga lebih cerah dan juga pokok lebih subur. Pokok hati-hati ini nampak lebih menarik lah. Ya, selepas kita gunakan baju organik ni, kita dapati pokok hati-hati ini lebih warnanya lebih terang dan juga pokok lebih tahan lama. Biasanya berapa lama pokok hati-hati ni hidup? Biasanya kita tanam ni hanya dapat bertahan selama 3 bulan saja. Tapi setelah menggunakan baju organik, kita dapati tempoh hayatnya lebih panjang. Penggunaan baju organik di kawasan landscape menjadikan tumbuh-tumbuhan lebih subur, segar
dan juga penghasilan bunga yang berterusan. Selain itu juga penggunaan baja organik mengurangkan kos penggunaan racun perosak, secara tidak langsung mengurangkan kos operasi penyelenggaraan tanaman. Baja organik emas hitam dipasarkan secara meluas termasuk melalui pertubuhan peladang kawasan. Baja organik sesuai untuk pelbagai tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang kerana ia dapat meningkatkan kesuburan tanah melalui aktiviti mikroorganisma. Kini, baja organik juga digunakan secara meluas dalam penanaman komoditi seperti kelapa sawit. Penggunaan baja kimia mampu mencemarkan alam sekitar atau kualiti air di sesebuah kawasan. Dengan adanya baja organik, masalah ini dapat dielakkan. Perbaikan baja organik emas hitam dapat menyuburkan tanah, tumbesaran pokok, daun lebih hijau dan segar serta buahnya lebih besar, anggaran 25 hingga 30 kg untuk satu tandan. Purata baja organik mampu meningkatkan hasil buah sebanyak 3 tan sebulan untuk 1 hektar. Ternyata penggunaan baja organik menampakkan hasil yang cukup positif. Buah sawit menjadi lebih besar dan berat tandan turut bertambah. Pengeluaran para petani mampu ditingkatkan jika menggunakan baja organik. Penggunaan baja organik memberikan pulangan lumayan dibandingkan dengan baja konvensional. Selain buah, pokok sawit juga kelihatan subur selepas menggunakan baja organik. Faktor tanah kembali normal memberikan kesan terhadap ladang sawit. Mungkin ramai yang beranggapan penggunaan baja organik akan meningkatkan kos kerana harganya yang lebih mahal. Tetapi semua persepsi ini ternyata meleset jika melihat akan kesuburan pada pokok sawit ini. Daun yang menghijau serta pelepah menjadi lebih kuat membuktikan betapa kesuburan tanah secara semula jadi telah membantu menyuburkan pokok terhadap penyakit bila menggunakan baja organik. Baja organik juga sesuai digunakan untuk pokok buah-buahan seperti durian. Selain memperbaiki kesuburan tanah, ia juga dapat mengurangkan serangan hama dan penyakit. Pokok durian yang masih muda seelok-eloknya dibaja 4 hingga 6 kali setahun. Bagi pokok matang, kadar baja ditambah, namun kekerapan dikurangkan kepada 3 hingga 4 kali setahun. Hasil pengeluaran buah menunjukkan peningkatan selepas menggunakan baja organik. Isinya menjadi lebih tebal dan padat. Faktor semula jadi bila menggunakan baja organik telah membantu pokok durian menghasilkan kualiti buah yang bermutu tinggi. Baja organik ni sesuai ke untuk tanaman buah-buahan? Sesuai, terutamanya untuk pokok buah-buahan, contohnya seperti pokok durian yang ada sekarang ni lah. Ia selain daripada membaiki kesuburan pokok, ia boleh membaiki sistem kesuburan tanah tersebut lah. Cara membaja pokok buah-buahan yang betul adalah dengan membaja ikut ujung juraian daun sebanyak 1 pusingan untuk 2 kali setahun. Okey. Itu baja. Tempoh paling sesuai membaja pokok durian yang matang ialah selepas musim buah. Pembajaan juga digalakkan pada awal atau akhir musim hujan agar baja diserap oleh pokok secara optimum.
Pembajaan pada musim kemarau perlu dielakkan kecuali sistem pengairan yang baik dapat diwujudkan. Dengan menggunakan baja organik, buah lebih kering dan tidak berair berbanding dengan penggunaan baja kimia. Penggunaan baja kimia secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan penggunaan baja organik terbukti mengakibatkan kerosakan tanah baik dari segi sifat fizik, kimia maupun biologi tanah. Cili padi adalah antara sayuran paling popular di Malaysia. Umumnya, penduduk negara ini menggunakan 33,300 tan cili setahun, sedangkan pengeluaran cili hanya sekitar 23,000 tan. Bagi memenuhi keperluan domestik, cili terpaksa diimport. Dengan penggunaan baja organik yang mengaktifkan biologi tanah, dilihat mampu menyokong pengeluaran hasil cili secara optimum. Baja organik dicampurkan sebagai medium penanaman utama untuk memberikan kualiti medium pH yang sesuai serta memastikan kelembapan sekata. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sangat menggalakkan para petani supaya menggunakan baja organik yang mengandungi mikrob berfaedah kerana ia bukan sahaja dapat memperbaiki kualiti dan kuantiti tanaman yang diusahakan, tetapi juga memberi kebaikan dalam pemeliharaan alam sekitar. Jangka masa panjang, penggunaan baja organik yang mengandungi mikrob berfaedah boleh mengatasi masalah tanah di samping menambah nutrien tanah yang akan diambil oleh tanaman yang diusahakan oleh petani. Penanaman cili menggunakan kaedah organik menghasilkan buah yang lebih berkualiti. Kos membaja mampu dikurangkan sehingga lebih 30%. Baja organik semakin mendapat pasaran yang baik apabila wujud kesedaran di kalangan masyarakat dalam soal penjagaan kesihatan. Selain dapat mengurangkan kos, penggunaan baja organik mampu mengatasi masalah penyakit pada pokok. Keresistenan pokok semakin tinggi secara semula jadi bila faktor kesuburan tanah diambil kira. Ini berbeza bila kita menggunakan baja konvensional. Tanah akan menjadi lebih keras dan akhirnya mati bila terlalu kerap ditabur bahan kimia. Ternyata penggunaan baja organik memberikan nafas baru dalam sektor pertanian negara. Kajian demi kajian dilakukan oleh Jabatan Pertanian dalam memastikan keberkesanan baja organik terhadap pokok dan hasil pengeluaran dalam mengaplikasikan penggunaan baja organik pada tanaman. Ternyata penggunaan baja organik memberikan impak yang maksimum pada tanaman. Kesuburan pokok terhasil secara semula jadi bila tanah sudah kembali normal. Sektor pertanian negara pasti mendapat manfaat daripada penggunaan baja organik untuk meningkatkan produktiviti tanaman. Ia boleh membantu meningkatkan pengeluaran dan efisien dari segi kos tanpa memberi banyak tekanan kepada persekitaran. Dengan sumber dan faktor sedia ada, kita berharap para petani dan penternak mampu memajukan industri pertanian yang boleh menjana pendapatan lumayan.